Salam sejahtera. Masih ingatkah Anda bahwa baru-baru ini ada krisis dalaman dalam Parti Bersatu? Dalam Perhimpunan Agung Tahunan Bersatu berlaku kekecohan yang kononnya tersebar ialah ada surat akuan bersumpah diedarkan untuk kononnya mahu menjatuhkan Muhyiddin Yassin. Apabila disiasat, ada yang menyatakan bahwa ada beberapa pihak yang sedang bergerak untuk menjalankan tujuan itu. Muhyiddin sendiri pun mengaku melalui ucapan beliau bahwa ada konspirasi, ada rancangan juga untuk mahu cuba-cuba untuk melemahkan kuasanya. Di hari ini, akhirnya kita tahu siapa dalang semua itu. Betulkah ini dalangnya? Wan Saiful dipanggil Lembaga Disiplin Bersatu, isu akuan berkanun. Aik, sebenarnya saya terkejut juga. Nama Wan Saiful ini dipetik. Kenapa pula tiba-tiba Wan Saiful dipanggil Lembaga Disiplin Bersatu berkait isu akuan berkanun? Dan yang saya tahu, akuan berkanun yang tersebar itu coba untuk mahu jatuhkan kepimpinan Muhyiddin Yassin. Yang saya heran, bukan kawan Saiful ini adalah orang yang rapat dengan Muhyiddin? Ataukah dia ialah cai kepada Hamzah Zainuddin? Yang ini betul-betul lah, memang tepatlah saya tidak ikut politik. Sebab saya pun tak tahu macam mana itu politik. Beginikah politik? Tikam belakang, tikam belakang. Anggota Majelis Tertinggi Bersatu Wan Saiful Wanjan hari ini mengesahkan terdapat usaha untuk mengumpul akuan bersumpah daripada ketua-tua bahagian parti yang dikatakan mahu mendesak perubahan kepimpinan menjelang Mesyuarat Agung Tahunan Bersatu pada 9 September. Bagaimanapun, dia mendakwa naratif itu diputar balik oleh pihak tertentu untuk mencemarkan niat sebenar di sebaliknya. Bahagian tentang pengumpulan SD adalah benar, tetapi saya percaya pihak tertentu telah memutar belitkan cerita tentang niat sebenar dan apa yang ingin dicapai, katanya. Biar saya berjumpa dengan lembaga disiplin parti dan jelaskan kepada mereka terdahulu sebelum mengulas lanjut. Mengumpul SD itu betul, yang itu saya rasa biar saya pergi lembaga disiplin dulu. Lepas itu baru saya boleh komen lanjut, biar lembaga disiplin dengar dulu, katanya. Malaysia kini menghubungi anggota Parlimen Tasik Gelugur itu pagi tadi untuk mengesahkan kesahihan mesej WhatsApp yang tular yang mendakwa dia dipanggil untuk hadir di hadapan Badan Disiplin Bersatu hari ini. Sebelum kita teruskan ulasan ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda dengan tanda pagar Kami Sayang Malaysia. Tapi sebelum itu, izinkan dulu saya berkongsikan kepada Anda semua ini terapi imun Transfer Factor for Life. Terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400% secara umum dan ringkasnya. Apabila imun badan kita lemah, apabila imun badan kita bodoh, apabila imun badan kita tidak seimbang, kita tidak sembuh daripada semua jenis penyakit. Tetapi apabila imun badan kita jadi kuat, bijaksana dan seimbang, kita sembuh daripada semua jenis penyakit. Apabila imun badan kita jadi kuat, kita sembuh daripada semua jenis penyakit. Lalu dengan imun badan yang kuat, kita dapat melawan semua jenis penyakit. Cepat dapatkan produk yang hebat ini melalui nombor telefon saya yang tertera. Produk ini lulus KKM, halal dan diperakui oleh doktor-doktor di seluruh dunia. Kalau Anda sudah berdoa bertahun-tahun untuk masalah kesehatan Anda, mungkin ini jawaban yang Tuhan hantar untuk Anda pada hari ini. Wan Saiful mengesahkan dia dijadwalkan hadir di hadapan lembaga itu pada tengah hari ini. Bukan seperti yang dimanipulasi setengah pihak, dan ini akan diperjelaskan kepada lembaga disiplin. Saya akan jelaskan kepada lembaga disiplin, katanya. Saya rasa lembaga disiplin ini ada. Saya pun tidak tahu siapa ahli lembaga disiplin. Harap di kalangan mereka buat pertimbangan rasional, katanya. Awal bulan ini, Malaysia kini melaporkan tentang cubaan beberapa pemimpin parti untuk menekan Muhyiddin supaya menyerahkan Teraju Bersatu kepada Hamzah yang merupakan ketua pembangkang. Dalam perkembangan terkini, Wan Saiful memberitahu Malaysia kini bahawa sesi pada hari ini ditangguhkan. Perebutan kuasa itu nampaknya mendapat sokongan selepas kira-kira 120 ketua bahagian bersatu yang dikatakan menandatangani ST menyokong Hamzah.
Kekecewaan berlaku semasa ucapan dasar Muhyiddin di Perhimpunan Agung Tahunan Bersatu apabila dia mendakwa terdapat komplot untuk mengumpul tanda tangan untuk menjatuhkannya. Bagaimanapun, Perhimpunan Agung Tahunan Parti itu kemudiannya berakhir dengan kedudukan Muhyiddin terjamin apabila perwakilan sebulat suara meluluskan resolusi untuk menamakannya sebagai calon pilihan bersatu untuk Perdana Menteri, yang mana Parti PAS betul-betul tidak senang dan tidak suka. Pepel tetel kata, kejatuhan bersatu disebabkan kepura-puraan. Memang dah tak suka Presiden, tolak jelah, kata beliau. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Papa Gomo bakal dipenjarakan. Itu kata-kata daripada netizen, khususnya bagi mereka yang benci dengan Papa Gomo. Seperti yang kita tahu, Papa Gomo ni memang terkenal dengan kelantangan beliau menghentam siapa saja yang dia rasa dia nak hentam. Paling menarik sekali ialah dia suka hentam Anwar Ibrahim. Wah, ini topi cantik tau. Nama dia Kavu Cap. Siapa yang mau beli? Bagus. Ini jenama Kavu Cap dan memang kualitinya tinggi. Oke, saya bukan jual, saya hanya kongsi. Baik, saudara-saudara sekalian. Papa Gomo, siapa yang tidak kenal dengan beliau? Beliau berani menyebut kononnya Anwar Ibrahim. Pernah dia sebut konon Anwar Ibrahim macam inilah, macam itulah, sampai mengaitkan dengan penyakit HIV. Dia juga pernah cakap Anwar Ibrahim itu barua. Barua apa? Wah, ini paling teruk sekali. Dia kata barua Israel. Selain daripada itu, Papa Gomo juga pernah menuduh kerajaan ni macam-macam lah dia sebut. Tapi hari ini, akhirnya, apa yang ditunggu-tunggu oleh netizen berlaku. Apabila Papa Gomo diperintah bela diri kes hasutan dan mendatangkan kebencian terhadap Agong. Mahkamah Session di Kuala Lumpur hari ini memerintahkan penulis blog Wan Muhammad Azri Wan Deris atau lebih dikenali sebagai Papa Gomo membela diri atas pertuduhan menghasut yang mendatangkan kebencian terhadap Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Hakim Norma Ismail membuat keputusan itu selepas mendapati pendakwaan yang diwakili Timbalan Pendakwa Raya Nur Syuhada Husna Sulaiman berjaya membuktikan kes prima facie terhadap Wan Muhammad Azri atau Papa Gomo. Sebelum kita teruskan ulasan ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda dan saya ingin perkenalkan dulu kepada Anda semua. Ini ialah terapi imun transfer factor folate. Terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, apabila imun badan kita lemah, bodoh dan tidak berfungsi dengan baik serta tidak seimbang, kita kena penyakit dan sukar sembuh daripada penyakit. Lalu, penyakit itu berakar di dalam tubuh badan kita dan bertumbuh di dalam tubuh badan kita. Tapi berita baiknya, terapi imun ini mengajar, mendidik, menguatkan dan menyeimbangkan imun badan kita. Apabila imun badan kita sudah jadi bijaksana, kuat dan seimbang, imun badan kita itulah yang akan melawan penyakit dan menghapuskan semua akar penyakit yang ada dalam tubuh badan kita supaya akar penyakit itu tidak bertumbuh di dalam tubuh badan kita. Apabila itu berlaku, kita sembuh daripada semua jenis penyakit. Cepat dapatkan produk yang hebat ini melalui nomor telepon saya yang tertera. WhatsApp saya sekarang. Produk ini lulus KKM, halal dan diperakui oleh dokter-dokter di seluruh dunia. Mungkin ini jawaban kepada doa Anda selama ini. Saudara, Peguam Muhammad Rafiq Rashid Ali memaklumkan mahkamah pihaknya akan mengemukakan seorang saksi, yaitu Wan Muhammad Azri sendiri pada prosiding membela diri. Muhammad kemudian menetapkan 4 November ini untuk Wan Muhammad Azri memberi keterangan. Pada 2 Mei 2024, Wan Muhammad Azri, 42 tahun yang juga bekas Exco Pemuda UMNO, mengaku tidak bersalah menerbitkan penerbitan menghasut berkaitan isu pemilik KK Supermart dan Superstores dan menghadap Sultan Ibrahim di laman Twitter atau X miliknya. Dia didakwa melakukan perbuatan itu di sebuah kondominium di Bukit Bintang di Kuala Lumpur pada 12 tengah hari pada 29 April tahun lepas, mengikut penerangan 4 dalam kurungan 1 perenggan C, Akta Hasutan
1948 yang membawa hukuman maksimum 3 tahun penjara atau RM5.000 atau kedua-duanya jika sabit kesalahan. Perbicaraan itu yang bermula pada Oktober tahun lepas menyaksikan 9 saksi telah dipanggil untuk memberi keterangan. Ramai netizen gembira dengan berita ini. Mereka mahu supaya Papagomo pertahankan diri dan berani memperjuangkan diri. Bagaimana pula dengan anda? Adakah Papagomo akan dipenjarakan? Tunggulah nanti. Kita jumpa lagi. Bye-bye.